Baca, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Pastinya pada jam 8.30 pagi ini banyak sebenarnya diskusi-diskusi kritis yang kita akan bawakan bertujuan untuk mungkin kita nak membawa manfaat kepada di luar sana dan juga membuka mata anda tentang sesuatu perkara ataupun sesuatu topik yang penting. Ini satu perkara yang saya kira atau topik yang sangat menarik sekali, iaitu pengajaran pendidikan yang kita tahu ia merupakan satu usaha ke arah mempertingkatkan dan memperkembangkan potensi diri dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani seseorang individu. Dan pengajaran pendidikan ini juga berupaya sebenarnya menambah kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan juga pengalaman murid supaya dapat memberi saya kira kegembiraan, faedah dan kemajuan dalam kehidupannya. Ya, dan mungkin salah satu teknik yang mampu untuk memenuhi ciri tersebut adalah melalui pelaksanaan teknik drama dalam amalan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran. Itu yang menariknya. Dan dari segi sosialnya pula, aktiviti yang berteraskan elemen drama seperti berlakon, berupaya menyuburkan kemahiran bersosial seperti semangat kerjasama, berani dan juga bertanggungjawab. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan penggunaan teknik teater dan drama dalam pendidikan? Untuk itu kita akan kupas bersama dengan Dr. Muhammad Amir Muhammad Zahari, merupakan pensyarah Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu UPSI, bersama dengan kita di studio pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi datang ke studio kita di Awani Pagi pertama kali kan? Pertama Amir. kali. Tapi pastinya topik penggunaan teater dan teknik drama dalam pendidikan satu topik yang baru untuk kami kupaskan pada pagi ini. Kalau doktor boleh ceritakan dulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknik teater, penggunaan teater dan teknik drama dalam pendidikan tu. Okey, terima kasih Gigi dan Fizi. Terima kasih kepada Esra Awani kerana menjemput untuk kita bercakap berkaitan tentang penggunaan teknik drama dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan. Okey, kalau kita nak cakap tentang drama dalam pendidikan ni, dia terlalu luas. Terlalu luas, dia punya skop dia besar. Jadi saya cuba untuk jadikan dia sebagai satu skop yang kecil supaya khususnya di negara kita dan juga untuk para guru, khususnya dalam sastra Melayu itu, boleh menggunakan, aplikasikan kaedah ini khususnya di sekolah dan dalam kelas. Tapi kita berbalik pada soalan tentang apakah itu drama ataupun teater dalam pendidikan. Kalau kita katakan teknik teater dan drama itu, kalau dari segi ideologinya orang akan kata tentang performance, teater. Okey. Jadi performance itu sudah semestinya kita akan mengajar pelajar-pelajar ataupun murid-murid ini dari segi berlakon, menyanyi, melukis dan sebagainya. Jadi itu saya katakan ianya besar. Jadi untuk kecilkan benda itu, kalau dikatakan sebagai teknik teater dalam pendidikan ini, kita menggunakan ataupun kita aplikasikan satu kaedah teater tetapi berskala kecil. So, dan juga terdapatnya kaedah-kaedah yang tertentu seperti teknik-teknik tertentu yang boleh dipilih untuk diaplikasikan di dalam bilik darjah. So itu dikatakan sebagai salah satu teknik ataupun kaedah teater ataupun drama dalam pendidikan. Nanti saya akan cuba perincikan lagi apakah itu drama dalam pendidikan, apakah itu teater dalam pendidikan. Ya, Doktor, kalau kita lihat kepada drama dan juga teater ni, kalau melibatkan kepada pelajar-pelajar sekolah ini, mungkin individu di luar sana mungkin ada kefahaman ini merupakan aktiviti ataupun kegiatan aktiviti mereka di luar bilik darjah. Betul. Dan bagaimana sebenarnya ia boleh dipraktikkan, boleh diaplikasikan dalam bilik darjah? Siapa agaknya target ataupun mungkin sasaran murid-murid? Adakah mereka yang terlibat dalam aliran dalam teater, dalam sastra saja untuk tingkatan 4 dan 5 ataupun mungkin boleh diperluaskan lagi? Ya, betul. Kalau dari segi untuk pelaksanaannya di sekolah, sudah pastinya banyak subjek yang kita boleh gunakan teknik itu di sekolah. Tetapi untuk nak lebih dekat dengan subjek dan sesuai untuk pelajar-pelajar di sekolah, untuk subjek sastra Melayu komunikatif merupakan salah satu yang begitu sinonim ataupun yang sesuai digunakan kaedah ini dalam bilik darjah. Kerana apa? Dalam subjek sastra Melayu komunikatif itu sudah ada satu anjakan paradigma dari segi KSSM dia, DSKP dia, dokumentasi dia dalam pelaksanaannya di sekolah. Kerana dalam konteks sastra Melayu komunikatif itu adanya salah satu bahagian iaitu pengkaryaan di mana pelajar-pelajar perlu buat skrip dan diorang perlu pentaskan atau dalam skala kecil lah. Jadi saya rasa sebenarnya untuk subjek-subjek yang lain sesuai. Tetapi
bagaimana nak pelaksanaan itu di sekolah, itu perlu kita menggembleng tenaga lah untuk usahakan. Jadi saya rasa subjek sastra sesuai untuk dilaksanakan di sekolah dan juga untuk pelajar. Dr. Amir seorang pensyarah di UPSI. Ya. Adakah teknik teater dan juga teknik drama ni telah pun diajar kepada guru untuk guru praktikkan di kelas Ya, ya. sekarang? Ya. Dan juga sebenarnya macam mana? Macam mana sebenarnya Ya, ya, kalau ya. boleh bagi contoh tu? Di UPSI sendiri, di Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu, saya mengajar subjek drama dan amalan seni lakon untuk bakal guru dalam bidang sastra Melayu. Okey. Jadi dalam kelas saya itu memang saya skopkan kepada lakonan, penulisan skrip dan juga kaedah drama ataupun teater dalam pendidikan. So 3 aspek itulah. Jadi kalau di universiti saya mengajar pelajar-pelajar ini untuk saya akan memberikan pelbagai teknik, antaranya dia ada main peranan ataupun dalam bahasa Inggerisnya role play. Kita ada teater membaca, readers theater. Kita ada acting, lakonan. Kita ada musical, kita ada pantomime. Banyak teknik itu di dalam senarai itu. So dalam senarai itu kita boleh sebenarnya teknik-teknik itu memang telah diaplikasikan di luar. Tapi di dalam negara belum lagi lah. Saya rasa ada, tetapi skopnya agak-agak kecil sedikit, very minimum. Jadi kalau di UC sendiri, saya menggunakan kaedah-kaedah itu untuk para guru ini memberikan kumpulan dan mereka akan buat setiap teknik itu mereka akan laksanakan. Contoh kalau dalam teater membaca itu, saya akan ambil skrip, mana-mana skrip, panggil pelajar itu, so dia orang membaca dengan ekspresi dan juga sedikit pergerakan yang very minimum dan dia akan pentaskan dan akan performkan dengan ekspresi dan sebagainya. Kalau main role play pula, kita ambil situasi tanpa skrip dan pelajar itu contohnya dia akan jadi postman ke, dia akan guru ke, dia jadi wartawan ke, baca berita. So kita bagi situasi dan dia akan develop. Dia akan berimajinasi benda-benda macam tu. Jadi itu salah satu teknik-teknik lah. Kalau musical kita bagi lagu, kita bagi skrip sedikit dan dia akan buat sedikit tentang satu babak ke 2 babak macam itulah. Itu antara kaedah-kaedah yang buat masa ni saya laksanakan di UPSI. Ya, Dan bagi doktor sendiri, kalau doktor melihat kepada mungkin sebelum ini guru-guru belum lagi didedahkan dengan teknik-teknik ini semua. Betul. Cumanya kalau kita nak lihat pada masa ini, doktor melatih guru-guru ataupun bakal guru-guru ini untuk mengajar nanti di bilik kelas dan juga di bilik darjah. Bagaimana agaknya kepentingan kita melihat kepada teknik-teknik ini? Dari segi apabila ia dilaksanakan, ia diimplementasikan, apa agaknya kebaikan untuk pelajar-pelajar ni semua? Oh, okey. Kalau nak cakapkan tentang kebaikan tu, saya rasa terlalu banyak. Terlalu banyak. Kerana kita sekarang ini sudah berada dalam pembelajaran abad ke-21. Memang sinonim dengan penggunaan kaedah ni. Jadi kita tidak lagi menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Jadi kita perlu ada satu paradigma dalam kaedah guru itu mengajar. Kita akui kekarangan guru yang amat sibuk dengan pengkeranian kerja, dengan tugas hakiki banyak. Tapi dari segi nilai tambah perlu ada sebagai seorang guru itu. Daya kreativiti mereka tu. Yeah. Jadi untuk pelaksanaan di sekolah itu, kebaikan dia kalau kita lihat pelajar-pelajar sekolah sekarang ini boleh dikatakan sebagai agak pasif. Ya, kita tidak boleh katakan semua, tetapi dalam kajian saya tentang penggunaan kewajaran menggunakan kaedah teater membaca di sekolah kawasan pendalaman di satu negeri lah, saya tak boleh sebut negeri mana. Jadi di negeri itu saya melihat kawasan di pendalaman yang tidak suka membaca, tidak suka membaca teks, tidak suka membaca naskah-naskah, dalam kelas agak pasif. Tetapi bila kita menggunakan kaedah teater membaca itu sendiri di sekolah, dari segi dia tidak naik mendadak, tetapi dari segi dari segi dia punya kelebihan itu kita nampak. Dia tidak ketara, tetapi dalam dapatan saya itu memang nampak, dan guru itu pun dia kata memang saya nak gunalah kaedah ni doktor untuk develop pelajar-pelajar itu. Antaranya dari segi keyakinan mereka bercakap dan juga dari segi dari segi pelibatan aktif mereka. Mereka dalam kelas, dan juga mereka lebih sebab pelajar-pelajar ni dia orang suka aktiviti yang berbentuk aktiviti yang melibatkan muzik dan sebagainya, lakonan dan sebagainya. Memang pada mula itu malu-malu, tapi kalau bila kita dah
dengan mereka rasanya boleh laksanakan seperti apa yang saya buat kajian itu. Mereka punya kelebihan dalam penggunaan kaedah teater ini, saya berbalik tadi, memang banyak. Dari segi keyakinan mereka, dari segi daya imajinasi mereka berkembang. Sebelum ini pelajar-pelajar itu hanya menerima sahaja pengajaran guru itu. Dari segi untuk meluahkan balik ataupun untuk memuntahkan balik ilmu tu, untuk develop sesuatu apa-apa saja, mereka tidak dapat. Jadi kalau penggunaan kaedah itu, kita bagi situasi dan mereka akan berfikir di luar kotak barangkali, jadi mereka dapat laksanakan itu dengan baiknya. So kita boleh nampaklah dari segi keyakinan mereka, dari segi komunikasi mereka, dari segi daya pemikiran kritis dan kreatif mereka, kita boleh develop dekat situ. Di situlah tercetusnya kreativiti di dalam bilik darjah itu. Kalau bercakap begini, teringat kita masa zaman sekolah dulu. Betul. Kalau saya dulu doktor masuk kelab seni, baru saya boleh masuk drama, drama bahasa Inggeris, drama bahasa Melayu. Itu sebenarnya kan. Betul. Tapi kalau ia diterapkan dalam kelas terus, mungkin seronok tu lain, sebab mungkin setiap hari kita ada saja idea untuk kita pentaskan. Maknanya kalau dalam kelas tu tak bosan lah. Dulu kita pun memang tak dinafikan lah. Kalau kita baca teks itu pun kadang baca 2-3 muka surat dan mengantuk. Jadi bila ada teknik-teknik sebegini, saya pasti ada aktiviti dalam kelas. Itu yang make it fun. Dia sebenarnya berskala kecil sebenarnya. Guru boleh menggunakan skala kecil. Memang ideologi parents ataupun guru mengatakan bahawa kaedah teater ni kena mengajar seni, mengajar berlakon, mengajar, tetapi di sebalik another side itu dia orang tak nampak. Apakah kepentingan dia. Macam negara luar memang mereka aplikasikan benda ni. Betul. Mewajibkan, tetapi kita agak boleh jadikan sebagai pemilihan sahaja kan. Banyak sebenarnya karya-karya sastrawan negara kita yang boleh kita bedah melalui teknik-teknik teater dan drama. Karya Usman Awang misalnya dulu, ingat tak belajar? Baik, kita banyak lagi nak bercakap dengan Dr. Amir berkaitan dengan teknik drama dan juga teater dalam pendidikan ini. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali bersama saya Hafizi Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi. Pada kali ini kita membincangkan mengenai penggunaan teater dan juga teknik drama dalam pendidikan. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Amir. Muhammad Zahri merupakan pensyarah Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu UPSI bersama dengan kita. Tadi doktor kita dah bincang sedikitlah mengenai bagaimana kepentingannya teknik drama ini kalau kita terapkan dalam pendidikan dan sebagainya. Cuma kali ini kalau kita nak lihat kepada untuk kita menambah mungkin added value kepada seorang pelajar itu, bukan saja mereka ini ada ataupun di kelas mereka ni belajar subjek-subjek teras, tapi mereka juga mungkin boleh didedahkan dengan teknik-teknik drama dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya ia boleh melahirkan seorang pelajar yang lebih aktif dan juga lebih dapat memberdayakan lagi mereka punya keyakinan diri dan sebagainya. Ya, betul. Untuk menjadikan pelajar itu sebagai pelajar yang aktif, kreatif dan aktif tu, sekarang ni memang bolehlah. Memang banyak sangat. Okey, kita nak lahirkan pelajar aktif dengan cara pembelajaran, dengan cara pengajaran macam tu. Tetapi dari segi konteks yang dekat dengan remaja, contohnya remaja, sekolah menengah, kita tidak nampak sebenarnya. Kita tak nampak macam mana kita nak tarik minat pelajar ni. Jadi dengan sebab kita buat ini, kita berdasarkan kajian-kajian di luar. Kita lihat kajian-kajian di luar. Jadi bagaimanakah pelajar-pelajar ini suka akan sesuatu subjek itu. Kalau kita lihat dalam literature sendirilah, sastra Melayu, bahasa Melayu, pelajar-pelajar perlu membaca. Contohnya sejarah sendiri, sejarah, subjek sejarah, mereka perlu tahu tentang contohnya Majapahit ke, Hang Tuah ke dan sebagainya. Kalau dari segi pembacaan, kita sendiri pun macam alamak kena baca. Jika kalau guru itu pandai buat skrip dan dia secara ringkas saja pentaskan di dalam kelas, saya rasa itu merupakan salah satu, kita dah okey, awak buat ni, awak buat ni, awak buat tu. Okey, sebagai satu contoh dalam PhD saya buat tentang produksi teater dalam subjek sastra Melayu untuk genre drama. Okey. Jadi saya ambil juga satu sekolah
saya tak nak ambil sekolah seni sebab sekolah seni memang dah sendirinya ada teater dan sebagainya tu. Saya ambil sekolah di Arus Perdana sahaja. Saya buat tentang produksi teater. Produksi teater itu dia ada penulis skrip, dia ada pengarah, dia ada pelakon, dia ada set prop, kostum dan sebagainya. Jadi bila kita ambil satu genre drama, pelajar ni kena buat belajar drama. Contohnya diorang belajar tentang drama Ana. Dan diorang dalam kelas itu mereka ada yang terlibat dalam pengarahan, adanya dalam set prop, kostum. Oh, di situ dah ada pembahagian. Yes. Jadi dekat situ, tapi guru kena memainkan peranan yang amat penting untuk mengawal keseluruhannya secara skala kecil. Jadi pelajar-pelajar itu, mereka akan buat, dua orang ni akan buat set prop. Bergantung kepada cerita itu. Buat set prop. So dia akan buat prop cantik apa semua, dan yang dua orang lagi akan buat kostum. So bagaimanakah kesesuaian kostum itu? Jadi dalam situasi itu, dalam naskah itu, cikgu-cikgu tak bagi tahu tentang pemilihan tahun, era, latar belakang, latar masyarakat ataupun latar zaman. Jadi pelajar akan create sendiri. So cikgu, kami akan buat tahun 80-an di sebuah negeri, contoh negeri Kedah. Tahun 80-an di negeri Kedah, adanya sawah padi, cikgu. So dia akan letakkan sawah padi dekat backdrop. So dia akan buat baju Kedah, baju Kedah itu. So dia akan make upkan umur, ini pakcik umur 60 tahun, ini 80 tahun. Dan juga ada pula apa lagi tentang kostum, set prop, audio. Dan macam mana kalau pelajar-pelajar itu nak buat set, nak buat muzik macam mana, ada elemen-elemen hujan ke macam mana, dan juga penggunaan teknologi juga saya dedahkan dalam kajian PhD saya itu. Jadi dalam environment macam tu, pelajar-pelajar ini akan dapat berfikir sebenarnya berfikir secara kritis, dan sambil itu mereka berseronok belajar sesuatu genre ke dalam drama ke. Tetapi itulah macam kami di UPSI itu untuk train cikgu-cikgu ini. Bagaimana cikgu-cikgu ini train untuk di sekolah. Perlu adanya satu pendekatan ataupun masa untuk buat semua ni. Caranya macam mana? Perancangan itu penting. Itulah yang saya nak tanyakan kepada Dr. Amir. Mungkin sebab kalau kita cakap mengenai teknik drama ini ataupun drama atau teater yang berlaku di sekolah tu, biasanya akan fokusnya kepada golongan ataupun mungkin kumpulan tertentu. Siapa masuk kelab seni itulah yang dapat. Setiap tahun orang yang sama lah akan biasanya kan. Siapa yang tak masuk kelab seni tak akan join ataupun ke hadapan untuk buat teater atau drama lah. Mungkin ada diorang nak pergi kelab matematik dan sebagainya kan. Tapi kalau adanya pelaksanaan teknik drama dan juga teater di dalam kelas ini, sebenarnya semua pelajar boleh terlibat. Kan? Tapi bagaimana penerimaan guru-guru tu? Sebenarnya ini juga merupakan satu perkara baru, bukan saja kepada murid-murid tapi kepada guru sebenarnya. Okey. Dari segi penerimaan guru-guru, macam saya di sekolah di UPSI, dalam untuk pelajar-pelajar saya mewajibkan mereka bila dah posting nanti kena buat. And then waktu sebelum mereka buat latihan mengajar juga, saya kena tengok awak mesti buat satu kaedah teater untuk pelajar-pelajar. So dia orang buatlah. Tetapi rungutannya banyak. Jadi bila kita rungutan tu banyak, mereka tu baru guru pelatih. Tetapi guru di sekolah lagilah macam mana kan. Jadi untuk penerimaan guru itu, dia ikut kepada minat sebenarnya. Kalau cikgu tu minat, dia akan buat apa saja dia akan buat. Tapi kalau guru tu tak minat, mungkin dia akan ada masalah masa, tak tahu nak buat dan sebagainya kan. Jadi kalau guru itu sebenarnya dia, kalau ada yang bersemangat tinggi itu mereka nak buat. Tetapi alhamdulillah kebelakangan ini, dalam 3-4 tahun kebelakangan ini, saya ada survey-survey sendirilah untuk guru-guru nak buat tak cikgu teater, buat tak ni. Mereka minat nak buat, tetapi disebabkan kekangan-kekangan itulah mereka tak dapat nak buat. Tetapi saya kata buat supaya pelajar-pelajar ini dapat satu nilai tambah dan mereka akan dekat dengan belajar tentang apa yang nak cakap tentang mereka itu boleh berdikari sendiri untuk nak kembangkan minda mereka itu sebenarnya. Tak adalah mereka menerima sahaja. Tetapi dari segi kalau sebenarnya paling utama ialah guru. Pentadbir sekolah pun mereka tak ada masalah sebenarnya. Guru itu, kalau mereka nak buat, mereka buat. Kalau ada support juga daripada parents, saya rasa parents tak ada masalah. Biasanya Dr. Amir, apa masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru yang memang sukar untuk mengaplikasikan teknik ini?
kekangan ini sebab saya katakan tadi mereka dibebani dengan pelbagai tugas hakiki yang lain. Dengan tugas-tugas untuk pemeriksaannya, dengan penilaiannya, dengan mereka sendiri dari tugas-tugas pentadbir dekat sekolah, perkara ini mereka juga terlibat, dan adanya hari guru, hari ini kan. Jadi nak buat itu tak dapat, dan mereka juga harus mengejar pencapaian pelajar-pelajar tu melalui dari segi peperiksaan ke penilaian dan sebagainya tu. Jadi kekangan itu tak sempat. Satu lagi kalau bahagian untuk subjek sastra Melayu, kita ada banyak genre, puisi, sajak, syair. Jadi nak habiskan silibus tu agak macam betul. Dengan cuti sekolahnya lagi. Yes, betul. Kalau saya buat kajian itu juga sebab dapat buat tu waktu cuti sekolah tu cikgu dah plan dah. Okey, 2 orang ni buat skrip yang ini buat ni waktu cuti sekolah tu dah buat dah. Jadi biasanya berapa masa kalau untuk satu-satu drama tu, kalau dalam kajian saya tu saya buat dalam 3-4 bulan. 3-4 bulan. Lama juga untuk satu drama tu lah. Ya, tapi itu waktu PKP hari itulah. Tapi sebenarnya dari penilaian Dr. Amir sendiri, mungkin ia boleh dilakukan dalam masa berapa lama sebenarnya untuk mungkin seringkas teater dan drama. Betul. Skala kecil. Skala kecil tadi saya kata tadi. Kalau nak tak ada prop, tak ada pun tak apa. Jadi dia berlakon dan dia memilih teknik-teknik yang saya katakan tadi, role play ke, teater membaca, produksi teater ke, pantomime ke, boleh buat. Dalam satu kelas untuk nak jadikan sebagai set induksi pun boleh. Set induksi itu permulaan pengajaran. Cikgu panggil beberapa orang, okey tolong berlakon. Kita bukan nak tengok sebagai budak tu pandai ataupun boleh dapat ke tidak. Kita nak tengok dari segi nilai tambah budak tu sebenarnya, pelajar tu. Keyakinan mereka, keupayaan mereka, kerjasama antara kerjasama betul. Dari segi ideologi mereka macam mana kan? Dan kalau doktor lihat, doktor dah bercakap mengenai apa agaknya benefit sebentar tadi, bukan saja kalau kita lihat dapat beri nilai tambah kepada pelajar itu, dapat keyakinan diri dan sebagainya. Dan di sekolah mungkin perkara ini, pembelajaran ini mungkin masih lagi baru. Jadi mungkin ada saranan daripada doktor sendiri yang boleh kalau kita cakap dekat sinilah untuk kita sampaikan kepada kepada kementerian untuk kita mewajibkan benda ini. Betul. Kadang kita lihat kepada benefit dan juga kepentingannya agak cukup baik untuk pelajar-pelajar. Bagaimana agaknya kita nak mewajibkan? Betul. Sebelum itu kita lihat dulu daripada negara-negara maju dari segi pendidikan itu sendiri. Dan juga kajian-kajian yang dilakukan di Malaysia. Bukan tak ada, banyak kajian-kajian yang dilakukan di Malaysia. Kalau kita lihat di pelajar-pelajar di luar negara sendiri, bagaimana mereka dari segi komunikasi contohnya, dari segi mereka daya pemikiran mereka itu sendiri, membentuk sesuatu figure seseorang pelajar itu. Tapi kalau di Malaysia, saya katakan nak mewajibkan itu agak terlalu keras sangatlah. Terlalu keras dan juga agak lambat sedikitlah untuk tapi benda tu ikut inisiatif guru dah. Jadi saya sebagai orang kata pelopor, atau bukan kata pelopor, sebagai akar umbi dia, perlu bergerak. Saya rasa benda ini untuk nak bawa kepada kementerian, memang kita ada cuba untuk buat satu simposium ke, satu wawancara ke, satu meja bulat ke dan sebagainya. Saya akan cuba. Di UPSR sini saya dah hasilkan beberapa buah buku tentang kaedah ini dan juga kajian, supaya kita boleh bawa kepada kementerian, supaya ada masa untuk para guru dan juga pelajar sendiri untuk buat itu buat aktiviti teater dalam pendidikan di sekolah. Macam saya katakan tadi, teknik teater dan juga drama dalam pendidikan ini dia banyak terma-terma dia tahu. Jadi kalau kita lihat teknik drama dalam pendidikan, kita menggunakan kaedah-kaedah teknik. Kalau dikatakan sebagai teater dalam pendidikan, itu kita buat persembahan, kita buat di sekolah. Buat di sekolah. Itu dia punya terma. Yang tu teater dalam pendidikan tu di luar negara buat. Kita tak buat lagi. Okey doktor, secara ringkasnya sebab kita hampir di penghujung Awani pagi ini, kalau di luar negara itu memang mereka dah mulakan daripada sekolah rendah. Adakah doktor mencadangkan perkara yang sama? Sebab kalau kita tengok di sekolah-sekolah private misalnya, international school di Malaysia juga, kalau mereka tu cakap good morning teacher, dia ada intonasinya, kan? Betul. Itu diajar teknik-teknik itu dari segi itu dipanggil teater dan drama juga dalam teknik pengajarannya. Bagaimana doktor melihat pendekatan ini, teknik ini bermula di sekolah rendah? Kalau dikatakan daripada sekolah rendah itu amat baik. Daripada mereka itu, orang kata proses pembesaran itu kan. Apabila mereka dibawa ke sekolah menengah, sudah pastinya mereka akan jadi lebih baik. Betul. Ya. Kalau kita lihat di sekolah rendah, untuk melaksanakan kaedah ini amat sesuai. Sama juga dengan sekolah menengah. Sesuai kerana apa? Untuk pelibatan aktif dan juga keseronokan
Ya, sama sekarang ini dengan pelbagai pengaruh-pengaruh media sosial, teknologi, drama-drama Korea dan sebagainya. Pengaruh itu besar. Jadi kalau nak bawa itu daripada sekolah rendah, memang saya amat galakkan. Bukan di sekolah rendah, di prasekolah tadika pun boleh dilaksanakan, apatah lagi di sekolah menengah. Baik sekali idea, dan juga saya kira teknik ini perlu dimulakan, kiranya dah dimulakan dan kita akan terapkan lebih besar lagi bermula daripada sekolah rendah, kerana benefit itu atau manfaat itu sangat-sangat baik. Betul. Dan pastinya akan mencetuskan lagi kreativiti dan juga aktifnya seseorang pelajar tu dalam kelas. Untuk mewujudkan satu suasana yang lebih riang pembelajaran itu, dan juga penyampaian ilmu itu lebih mudah untuk sampai, dan juga yang pasti ia dapat memberi nilai tambah kepada pelajar-pelajar itu seperti keyakinan diri dan juga sikap bertanggungjawab, kerjasama dan sebagainya. Itu merupakan antara manfaat sekiranya kita menggunakan ataupun penggunaan teater dan teknik drama ini dalam pendidikan. Baik, ucapkan terima kasih kepada Dr. Amir Muhammad Zahari, pensyarah Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Melayu UPSI. Sekian saja Awani Pagi. Saya kira itu saja perbincangan kita. Saya Jijik Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan selamat. Jumpa lagi.